topik kita pada hari ini pun berkenaan dengan chart iaitu kepada dinamik pasaran, analisa struktur dan juga korelasi pasaran. Okey, apa yang saya buat dalam trading? Apa yang saya purely adalah kepada technical. Tak ada yang saya guna fundamental, cuma benda ni je saya guna fundamental. Ni je fundamental saya. Apa instrumen dan kenapa saya tengok dia dan perkaitan instrumen tu cerita dia logik je. Bila kita tahu secara besarnya orang melabur untuk nak buat duit. Ini simple. Secara besarnya dan kita tahu saiz ekonomi, saiz dunia pelaburan semakin besar. Ada cerita lah COVID-19 ke, apa 19 ke. Kalau kita tengok saiz GDP kalau kita tengok saiz GDP dunia ni, mana saiz GDP? Tak apalah, kita ambil mana-mana negara lah. Kita ambil lah UK. Kita tengok GDP size dia dari tahun ke tahun, dia adalah menuju ke atas. Ekonomi dunia makin besar lah, in other word. Kita ambil Malaysia, mana-mana tak kisah, mana-mana. Trend dia macam mana pun, trend dia kecuali ada apa-apa lah berlaku dekat negara tu apa kan. Kita ambil Malaysia lah. GDP, dia adalah semakin membesar, semakin meningkat. Semakin meningkat. Tak payahlah kita cerita pasal China, pasal US, apa semua ni. Lagilah kan. Ni. Maksudnya saiz ekonomi semakin besar dan itu menggambarkan kepada ini chart dia. Sebatang. Satu. Naik. So, maksudnya pelaburan kegiatan ekonomi dia berkait. Dan kita tahu saiz pelaburan semakin besar. Sebab itu kita nampak untuk indeks ni pergerakan dia macam ni. Ni adalah kepada indeks US 500 dan lain-lain lah. Tak kisah anda ambil mana. Sebab itu ada nampak pergerakan yang indeks ni adalah bullish. Yes, dia bukan satu line lurus. Saya setuju. Tapi, ambil SPX. Okey. Dia bukannya satu line lurus. Saya setuju. Tak ada yang line lurus. Tetapi arah dia ke atas. Sebab itu kalau melabur, kalau even kepada anda trading, untuk instrumen saham, saya takkan short dia. Kalau anda trade dan nak short any particular saham, anda short yen pair. Anda short yen pair. Jangan short saham. Anda nampak Apple aku nak short. Short EJ ke AJ ke lagi sesuai. Boleh? Ni S&P 500, apa lagi, Germany DAX. Kita ceritalah mana-mana pun. Yes, dia tak satu sebatang. Maksudnya aset pelaburan ni hala tuju dia adalah ke atas. Kita ada pecahan-pecahan dan semalam pun saya dah ceritakan, saya takkan sentuh lebih dalam dulu. Kita akan ada topik khas mengenai pecahan untuk dinamik. Mulai bulan 7 nanti, kita akan cerita pasal ETF, pasal individual stock. Saya akan masukkan topik ni nanti. Kalau long term indices adalah bullish. Sabar dulu. Tak, dia tak macam tu. Okey, sabar dulu Abigail. So, first adalah index equity. Index equity adalah mengukur. Itu yang pertamanya. Itu gambaran besar. Ini adalah pasaran yang paling mengukuh lah. Okey. Itu gambaran long term, Abigail. Tapi kalau kita nak cerita monthly chart, okey, untuk JPY, adakah anda nak pegang 3 bulan? Kalau gold tadi, maybe lah. Gold, indeks, itu kita tahu secara valuationnya dia akan menaik. Sebab macam gold, macam komoditi, dia mempunyai jumlah terhad dan dia boleh kita melabur.
Tapi kalau kita masuk yen, kita masuk dolar, kita masuk currency, berapa orang yang pegang 6 bulan kalau ada trade biasa kan? Saya tak trade CFD. Galih. Saya tak trade CFD. Sebab tu saya tak sentuh CFD. Saya pernah sentuh CFD, tapi saya dapati ada sebab tertentu lah. Saya tak nak komen. Itu je. Saya tak sentuh CFD. Kalau anda nak short CFD saham, short yen pair. Itu saja. Kat XM kita ada CFD. Okey. Kalau tanya saya tak dapat nak komen sangat mengenai CFD saham. Kalau tanya saya share account, saya dapat jawab. Okey. Balik kepada US dollar. Okey, aset pelaburan semakin menaik. Dan kita akan sentuh lebih lanjut lagi bulan 7 nanti ya. Saya akan sekali-sekala sebut macam yang kita punya sesi semalam berkaitan ETF, stok, individual stok, di mana kita gunakan konsep composite man. Composite man adalah satu konsep dalam Wyckoff, kalau nak tahu. Composite man maksudnya kita ada satu beta, satu rujukan dan indeks utama sebagai rujukan, dan kita akan ada ETF contohnya. Kita akan ada ETF yang lagging, kita akan ada ETF yang berjalan sama. Mana dia? Sekejap. Ada ETF. US dollar, US tech. Okey, ni ya. Kita akan ada ETF yang kuat, kita akan ada ETF yang lemah. Ini adalah kepada pergerakan ETF lah. Okey. Dan ada yang contohnya macam ni adalah XLU, utilities. Utilities masih lagi lagging. Kita ada untuk XLC ni yang kuat. Kita ada untuk energy yang kuat, financial yang juga kuat, catching up. Ini adalah kepada bagaimana, maksudnya sekiranya the moment utilities ni mencecah paras support, kalau ini mencecah paras support, kejap mana saya tukar ni, appearance. Okey. Okey. The moment utility, contohnya macam mana nak guna, the moment utilities ni mencecah paras support kawasan sini, itu adalah masanya untuk indeks untuk dia terus naik ataupun sekiranya utilities break daripada level semasa dan rally daripada level semasa. Benda yang lemah pun naik, benda yang kuat akan lagi kuat. Itu je. Tak. CFD itu cuma kontrak kepada saham berkenaan. Tak. Bukan mewakili saham yang strong. Tak. Indeks bergantung kepada jenis indeks. Contohnya, US 500 syarikat dengan market cap yang besar. Dia ada kriteria dia. Tesla pun baru masuk. Beza dia ada indeks jenis berapa jumlah, cara dia kira weight dia, apa yang dimasukkan dalam indeks tu. Ada yang mewakili sektor tertentu. Ada indeks S&P 500 lebih general, Russell 3000. US 30, Dow Jones, lebih kepada industrial. Kita ada transportation, Dow Jones Transportation Index, DTI. Kita ada untuk Nasdaq 100 lebih kepada tech sector, tapi dia ada lain-lain. Tapi beza dia tak masukkan financial. Cara apa indeks, apa saham yang membentuk indeks tu. Itu beza-beza dia. Dan cara dia mengira, macam pengiraan DAX tak sama dengan S&P 500. Dia ada formula dia. Hang Seng tak sama. Tak sama.
apa FTSE 100, FTSE 250 tak sama. Dia ada cara kira dia. Anda pergi website dia dekat Dow Jones punya website, anda boleh pergi Standard & Poor's punya website untuk S&P 500, anda tengok, ada baca kat situ. Saya dah tak baca yang tu dah berapa tahun. 10 tahun, 8 tahun dah tak baca. So, adalah sekali-sekala. Yang nota yang saya ada adalah nota tahun 2011, 2012, 2011, 2010. Anda boleh pergi kat website dia. Website dia pun dah update dah. Okey. Jadi kalau katalah ini dah sampai, dan kalau ini berlaku, kita tahu ini lagging kalau kita bandingkan dengan S&P 500. Tapi inilah antara ETF pecahan dalam S&P 500. Tak apa, saya terangkannya dulu. Jadi maksudnya teknikal yang lemah ni, kalau yang lemah pun dah kuat, apa lagi untuk dia punya indeks yang utama ni kan akan lagi pecut. Itu je. Itu kaitan dia. Okey. Okey, balik ke cerita kita ni. Okey, US dollar. US dollar mewakili harga sebabnya banyak instrumen aset adalah berasaskan kepada US dollar. Okey, terutamanya bila melibatkan cross border dan juga kepada Wall Street sebagai tempat banyak pelaburan, pasaran equity terbesar dunia dekat Wall Street, dan itu sebabnya kita ada US dollar memainkan peranan untuk rujukan harga. Okey. Japanese yen lebih kepada sentimen, lebih kepada faktor cost. Sebabnya Japanese yen merupakan mata wang funding. Okey, macam mana kita nak faham benda-benda ni? Simple dia sebenarnya. Anda bahagikan dia kepada kumpulan-kumpulan. Kalau anda perasan, cat-cat yang saya kongsikan kepada anda, tak perlu semua ni, tak perlu. Cuma sekali-sekala saya ceritalah apa juga yang lain saya tengok kan. Okey. Saya bahagikan dia kepada kumpulan-kumpulan dia. Contohnya untuk indeks, saya cuma tengok 6 ni je. Saya cuma tengok 6 ni je. Okey. Dan saya tahu ke-6 ni, kita buat macam ni. US 500, US 100, DAX, macam mana pun anda cerita, dia mempunyai struktur yang lebih kurang sama. Dia takkan satu-satu-satu, tetapi kita tahu struktur dia tak lari. Kita tak dapat kata, oh, ini jatuh dan pada waktu tu ini tengah breakout ke atas. Faham tak? Tak dapat. Anda akan dapati pergerakan dia tak lari. Ya, kalau ini breakout, kalau DAX ni breakout ke atas, higher probability untuk US 500 breakout ke atas. Higher probability untuk ingat tak masa pasaran jatuh tahun lepas? Ingat tak kita membincangkan mengenai benda ni? Alif rasanya ikut kan? Ingat tak kita membincangkan waktu pasaran jatuh pada waktu ni? Waktu ni kan? Dan kita dapati untuk Nasdaq pada Jun dia dah buat higher high. Ini pada waktu ni Jun dia dah break high kat sini. Waktu ini berlaku, waktu ini breakout ke atas, saya tukar chart saya daripada yang US 500 waktu itu berlaku. Ini belum break. Jun dia belum break. Nampak tak dia tak break? Pada waktu itu apa kita tandakan kat chart? Siapa ingat? Saya tandakan chart macam ni. A, B dan C. Sebelum kita naik ke atas. Siapa ingat benda tu? Pada waktu ini, pada waktu ini tahun lepas. The moment Nasdaq ni, mana Nasdaq? Oh, Nasdaq atas. Okey, Nasdaq ni breakout ke atas pada 5 Jun. Pada waktu itu ini buat correction sini, saya tukar chart saya. Saya tukar chart saya kepada view sekarang ni, ke atas. Itu contoh dia. Macam mana kita nak jangka. Faham? Sebab
kalau kita, the moment Nasdaq ni breakout atas sini, breakout atas yang ini, kita tahu structure ini complete. Dia tak ada low dah. Jadi kalau structure ini complete, kita tahu bahawa structure dekat US 500 juga yang buat low pada waktu sama complete. Kita tak dapat katakan daripada sini akan jatuh lagi. Siapa ingat yang saya duduk letak dalam market outlook waktu kan, Tesla naik ke atas, Nasdaq naik ke atas, saya duduk cerita Nasdaq je pada waktu tu. Siapa ingat waktu tu? Itu contohnya penggunaan untuk kita nak jangkakan next move apabila instrumen-instrumen dalam kumpulan yang sama membuat satu high yang baru ataupun low yang baru. Membuat structure yang baru. Faham tak? Dalam kumpulan yang sama. Dalam kumpulan yang sama. Boleh? So, soalan saya. Ingat tak bila kita trade GBP US dollar? Satu minggu ni saya duk sebut. Daripada minggu lepas saya duk sebut. GBP US dollar satu-satunya instrumen yang membuat higher high. Takkanlah anda pergi short euro US dollar. Faham tak? Biar kita tak masuk euro US dollar sebab dia tak ada higher high. Tapi anda tak short dia. Boleh? Faham ini, Galih? Sebab kita ada GBP US dollar dalam kumpulan dolar ni yang breakout atas. Anda akan tunggu setup yang lain untuk dia membuat incomplete sequence, untuk dia membuat menunjukkan berlakunya trend, untuk nak ikut, nak masuk. Sebab yang lain-lain ketinggalan banding dengan GBP. Faham tak? Itu sebab dia. Dan kita nampak pada hari ini apa yang jadi. Tengok. GBP AUD. Tengok Kita nampak hari ini GBP AUD ada kemungkinan, saya tak dapat nak katakan 100%, ini dah habis. Berpandukan teknikal dia, ada tengok breakout RSI dia pada semasa. Nampak tak? Ini structure baru. Yang turun ni. Nampak tak RSI dia? Anda guna default pun sama, saya lebih prefer guna 13. Dia benda sama je. Saya tak tahu berapa kali saya nak tukar benda ni. Dah save as default pun dia masih sama je. Save as default. Okey? Nampak tak? Penurunan sekarang ni dia luar tabi'i. Ada soalan ke tak? Semua nganga je. Okey. Nampak tak? Dia punya RSI ni dekat 1 hour dah menunjukkan kita dah habis structure ini. Apa maksud dia? Kalau ada incomplete sequence yang di sini, sekarang ni baru saya dah start minat untuk nak short GBP AUD. So ni saya dah sebutkan disebabkan oleh Marsh tadi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, tunggu dulu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, second shot. Minggu depan kita cari GBP AUD buat benda ni. Tunggu dia buat benda ni. Sebab GBP AUD, GBP NZD akan lebih sharp. GBP akan habis peluru awal. Faham? Dia akan sampai level dia dulu. Dia akan tunggu yang lain. Kita ada entry ni. Kita ada entry yang ni kan. Dia akan laju dulu, habiskan pergerakan dia. Biar dia habis. Faham, Zat? Faham? Minggu depan kita akan cari benda ni. Selasa, Rabu, this will be the setup. Biar dia turun. Bagus dia turun. Kita tunggu 3, jangan trade yang sini dulu. Anda nak confirmation berlakunya. Yang ini antara yang benda yang anda nak pegang. Tengok time frame besar dia. Tengok 1, 2, 3 dia ke mana.
3 dia jauh je. Nampak kan? Macam mana come up with plan eh? So, anda tahu Australia dollar, kalau saham melonjak, Australia dollar kuat. Nampak? Even GBP NZD ni pun nampak peculiar. Ini mungkin tak ada, kita dah habis 2 kita kat sini. Faham eh? Nampak cerita dia, Zat? Macam mana kait-kaitkan benda ni? Boleh? Anda tengah tunggu wave 3 dalam 3 dalam 3. Ni 2, ini 2, ni 3 ni. Faham? Ni something anda akan pegang lama. Ini ada incomplete sequence dalam ni. Nampak tak? Ini incomplete sequence dia. 1, 2. Jauh lagi tu. Ini daily chart eh. Sini. Ini kita tengah tunggu wave 3 dalam 3. Dalam 3 ni. Ini at least 1618. 3 ni 1618 kat sini. Faham? Cuma gambaran dia sebelum ni tak pasti sebab adakah indeks akan buat pembetulan besar ke tak ke. Itu sebab dia. Itulah cerita dia. Bila GBP AUD break tu, kita bertanya kepada mengenai indeks kan. Ingat tak yang kita sebut mengenai indeks? Nampaknya indeks nak ke atas. Itu sebabnya saya nak trade ni. Yap. 3 wave. Yes, Euro AUD. Itu saya tunggu Euro kan saya sebut tadi. Euro AUD saya tengah tunggu wave 2 kat sini. Boleh Fikri, wave 2 ni. Wave 2 ni. Euro AUD akan Euro, sebab apa yang ni berlaku? GBP akan lebih lemah daripada Euro nanti. Sebab ini cross dynamic. Euro GBP akan sampai tempat support. Ni. Akan sampai tempat support. Ini correction. Ini higher high. Dia akan sampai tempat support. Dan Euro akan lebih kuat daripada GBP. Satu ini dekat nak hujung, dekat nak sampai support. Kalau anda ambil dekat nak sampai 100% daripada. Faham jadi GBP akan lemah awal berbanding dengan Euro. Satu GBP AUD tadi kita short awal sikit timing dia dan dia punya correction untuk GBP AUD ni sikit wave 2 saja ni sikit saja 1 2 saja. Tapi untuk Euro AUD tadi besar sikit. Ni besar sikit sebab Euro kuat sikit daripada GBP. Euro GBP dengan GBP Chef sebenarnya, bukan dengan GBP US dollar. Ni Syarif. Tengok tengok ni. Ni adalah Euro GBP. Kalau nak tengok terbalik kan, anda macam tengok cermin. Ni Euro GBP, bukan GBP US dollar. Ni Euro GBP kan. Ni GBP Chef. Ini memang cermin. Boleh? Ni dia. Ni Euro GBP dengan GBP Chef. Sebab Chef dengan Euro tu kan. Ni memang cermin. Kalau nak tengok correlation, ni cermin dia. Ni cermin, nampak kan? Kalau GBP US dollar ada, tetapi tak macam ni. Ni GBP USD. GBP Euro. Ni GBP USD. Dia ada, tapi tak secantik itu. Nampak tak? Ni ada lari. Kan? Tapi kalau tengok GBP Chef tadi, itu memang cermin. Ni cermin. Nampak? Euro GBP ni. Ni memang cermin. Mana dia pergi ni? Ni. Ni memang cermin. Sebenarnya untuk untuk crosses ni faktor dia 2 je. Setiap currency
anda lihat kepada dua, iaitu US dollar, itu digelar crosses. Jadi dalam market dynamic, saya melihat kepada faktor ni. Jadi first tadi ada tengok structure dalam kumpulan yang sama. Anda tak peduli sampai dah something happen, faham tak? Anda cuma lihat kepada kumpulan tu bila something happen. Contohnya dalam kumpulan ni, GBP dah break awal kan? Okey, yang lain-lain ni, jadi kita trade GBP. Nampak tak kenapa kita trade GBP? Ingat tak kita trade euro itu dah TP? Ingat tak mana Wimon? Galih, kita dah trade euro USD, lepas tu dia masuk zone sawan kan? Biarlah dia. Lepas zone sawan tu apa jadi? Tengok, dia buat hal. Biarlah dia dulu sampai structure lain berlaku. Sementara tu GBP kita ada something happen. Dia buat higher high dan ada incomplete. Kita trade GBP saja. Yang lain-lain ada tunggu. Anda tak pergi long US dollar sebab GBP high kat situ. GBP US dollar. Sementara tu yen pair kita ada GJ. Kita tahu GBP something happen kuat. Okey. Dan pada masa yang sama kita nampak untuk saham, untuk yen pair masih ada incomplete move ke atas. Dolar sampai kawasan equal leg. Ingat tak? Ni. Dollar index dia sampai area equal leg. DXY. Mana DXY kita? Ni lain. DXY. Dollar index dia sampai area equal leg. Dekat H4 daripada March tu, daripada March daripada March punya high, dia dah sampai area equal leg pada waktu tu. Trade yang ada incomplete sequence, higher high, lower low, kalau dia tak ada sequence, jangan trade. Itu je. Saya ulang benda tu hari-hari. Trade benda yang ada incomplete sequence ataupun momentum sequence. Hari-hari saya cerita benda tu. Sebab sekarang ni market trending je tu. Itu je. Bila market roll over, sistem ni tak bagus. Saya beritahu betul. Waktu market roll over, waktu dia tengah, maksudnya bertukar trend, waktu ini, waktu macam ni, ingat tak kita was waiting dolar kuat pada waktu ni kan? Waktu ni kita tunggu dolar kuat. Lepas tu jatuh, kita kena stop loss kat sini, ingat tak? Waktu kena stop loss kita tahu something happen, itulah guna dia. Bukan kena stop loss, kena stop loss, balas dendam market, cuba recovery. Tak ada, itu orang berjudi yang buat tu. Kan? Dia dah kalah judi, dia cari duit lain untuk judi balik. Tak ada cerita recovery, trading tak ada recovery. Cuma esok apa set up, trade. Itu je. Yes. The moment dia kena TP, something jadi. Maksudnya some new level. Itu je. Trading macam tu. Okay. So, daripada pergerakan dollar index ni, dia dah sampai area equal leg. Itu je. So, apa yang kita jangka adalah the moment any of this instrument sampai dekat area equal, kita tahu tiga benda ni tadi. Kita tahu, saya guna kat sini dalam trading apa yang kita faham daripada kesemua ni, indeks ini ada incomplete sequence. Untuk Japanese yen, tapi incomplete sequence ini adalah dalam 5 wave. Okey, sebab ini tak ada lower low. Untuk yen pair, kita ada AUD JPY, kita ada CAD JPY yang ada incomplete sequence ke bawah, tak complete lagi, dan dia sedang buat correction yang besar. Ni, dia buat macam ni. Tapi dekat yang ini, kita ada incomplete sequence. Salah satu daripada tiga ni kena sideways. Dan kebetulan, kenapa saya tak tahu, dolar sejak daripada March, dia dah sampai equal leg. Dia dah masuk dalam kawasan ni. Jadi maknanya, untuk dolar ni, pergerakan dia ke bawah, tapi lebih diagonal, lebih sideways. Dolar ke mana? Ke bawah, tapi lebih diagonal.
lebih sideway. Sideway ke bawah. Okey. Untuk indeks ke atas. Untuk Japanese yen dia akan ke atas sampailah dia mencecah paras resisten. Selepas indeks ni mencecah paras ini, apa yang akan jadi? Apa yang pertama anda tengok? Selepas indeks ni mencecah paras ni, maksud saya dekat ni ya. Kalau kita ambil dekat chart ni US 500. Okey. Selepas indeks ni, Galih jangan lari. Indeks ni mencecah paras ini, apa yang akan berlaku dalam market? Anda baru nampak US dollar sampai dah jadi gila kan? Anda belum tengok lagi yang ni. Ini lagi meriah. Waktu ni, apa yang akan berlaku? Ni pernah berlaku masa kat sini tau. Kalau nak tahu. Ini pernah berlaku dekat sini tau. Ini area kalau anda ambil US 500 ni. Kalau anda ambil, dia punya level semasa. Saya ambil SPX SPX, anda tengok level yang tempat COVID-19 punya kejatuhan anda tengok dia punya level. Okey. Level COVID-19 punya kejatuhan daripada bawah ni kita ambil kosong kepada atas dan kepada bawah ni. Ni ambil kosong. Okey, kita ambil the whole Fibo. Dia mencecah, okey. Bukan ni. 3, 4. Okey. Okey, dia mencecah this level tau. Dia masuk this paras. Selepas the bounce selepas financial crisis. Dia masuk dalam area ni. Saya ada tulis satu artikel sebenarnya, tapi saya tak publish. Saya nak letakkan dalam Confluence Teknik. Sebab dia jadi sensitif. Saya tak nak ceritakan market jatuh and then COVID-19. Sebab waktu tu kita ada pasaran yang tengah naik tau. Waktu tu kita ada pasaran yang tengah naik. Nampak tak? Sejak daripada bounce dan pertama lekuk dia mencecah paras equal leg kat sini. Waktu tu market tengah buat higher high, record high. Satu dunia ni tu cerita market naik. Saya takut saya keluarkan, saya tak suka kontroversi. Waktu ni. Ni maksud saya, yang ini. Yang ini this one. Ini yang kejatuhan COVID-19 tu. Ini yang kejatuhan COVID-19 tu. So, dia mencapai equal leg waktu tu tau. Kalau saya tulis artikel yang katakan something yang ni, saya tak suka kontroversi. Tapi ikut sesi-sesi kita ni, we will talk about the next level. Apa next level SPX kita? Apa next level US 500 kita, Galih? Kat mana next level kita? Bila market akan buat correction besar? Anda dah nampak kan? Ni. Yang kita ceritakan sekarang ni. Faham tak? Bila next kita lihat market akan buat correction? Pada waktu ini anda nak trade apa? Yang first kejatuhan ni JPY ataupun US dollar? Yang first kejatuhan ni. Selagi ini belum berlaku, anda long index. Anda long index, anda long yen pair, US dollar sideways sikit. Selagi ini tak berlaku. Bila ini berlaku ke bawah, anda nak trade apa? Nampak? Bila anda kaitkan 3 instrumen dan kepada wave sequence. Boleh Alif Okey. Pada waktu ini yang first jatuh ini, anda nak trade apa? Tak. Bukan yen pair. Yang first, cuba anda tengok First waktu mula-mula kejatuhan COVID-19, try tengok. Mata wang mana yang kuat?
Ni waktu COVID-19. Mana? COVID-19 punya kejatuhan Tengok. Kita tengok USD JPY antara US dollar dengan JPY. Mana satu? Pada waktu itu, mana COVID-19 aku ni? Okey. Pada waktu ini pada waktu ini permulaan dia USD JPY. Pada waktu ini. Waktu ini jatuh pertama, nampak tak? Kejatuhan pertama. Nampak tak USD JPY buat apa? Dolar. Bukan gold. Gold teruk jatuh waktu tu kali. Gold menjunam jatuh. Orang semua ingat tak gold orang minyak sampai kosong. Sampai negatif. Tengok ni. Ni movement ni. Tengok tarikh dia. Ni tarikh pada 19 Februari Ini tarikh USD JPY. 19 Februari. Nampak tak? Sharp naik. USD, US dollar, kita kan ada positif US dollar dynamic. Anda akan dapati waktu ini nampak? Saya letakkan dalam kalender tau. Mana pergi kalender? Sekarang ni baru aku nak belajar pakai benda ni. Kalau anda perasan kan, saya baru saja nak pakai benda ni. Slow-slow saya masukkan kepada anda lah. Apa trade plan saya dan bila. Yes. Kita tunggulah ni. Saya letakkan kalender saya kan. Slow-slow nanti saya tak tahu macam mana saya nak share kalender ni. Saya tulis apa event minggu-minggu, apa trade plan, saya tulis dalam ni. Saya pakai Google Calendar je. Simple. Daripada selama ni kan, mana buku tadi? Saya tulis dalam ni semua. Saya tulis dalam ni semua. Menyemak. Ini galih punya hal ni. Saya pun ikut galih. Jadi kita online lebih sikit lah. Faham? Nampak? Anda tunggu. Benda tu berulang. Bertahun-tahun. Anda tengok masa financial crisis. Sebab first orang keluar market. Orang cari cash. Yen belum. Dolar dulu. The moment USD JPY sampai resistant ataupun 100% equivalent, JPY pair habis. Dolar habis. Faham? Itu je. Benda dia berulang-ulang. Tengok, saya buat market dynamic because of 2009. Kau nak tahu. Waktu tu 2009 tengah terangkan mengenai market lah. Tengah belajar fundamental. Lepas tu cuba kaitkan dia dengan chart. Masalahnya ada movement dekat chart, saya tak dapat nak explain. Sebabnya ada masa indeks naik, yen pair jatuh. Macam mana lah dia? Patutnya indeks naik, yen pair naik. Kan? Saya masukkan US dollar lah tu. Baru nampak dia ada 3. US dollar, yen, indeks. Anda kena tengok 3 tu. Barulah anda cerita pasal saham, syarikat Nestle ke, Colgate ke, M-Steel ke, apa ke. Semua 3 tu. US dollar, yen dan juga kepada indeks. Anda pegang 3 tu je. Anda trade lah apa-apa pun. Anda trade komoditi ke, gold ke, silver ke, Anda trade SIL ke, Anda trade apa ke. Anda pegang 3. Daripada structure yang ada dalam ni, daripada structure yang ada dalam kumpulan 3 ni, anda pecahkan dia kepada ETF, stock, dan anda pecahkan dia ke composite man. Kalau anda trade saham, anda tengok 3-3 ni, tetapi anda akan lebih fokus kepada individual stock. Tapi anda tak dapat lari daripada US dollar dengan JPCN. Tak kisah anda trade apa pun. Market dynamic itu core kepada analisa dia, US dollar, yen dan juga index equity. Lepas tu ada pecahkan pada yang lain. Sifu asal jurus tu kat sini. Siapa Sifu asal? Itu je. Tak ada orang saya punya grup kali. Ini grup Yahoo Messenger tau. Ini tahun dulu-dulu tak ada Facebook,
ada Facebook, 2007 dah ada Facebook, tapi kalau tengok Facebook saya waktu tu gambar kereta. Gambar kereta. Tak ada cerita trading. Ya. So, memang niaga kereta. Tapi cerita dia kita orang aktif dekat Yahoo Messenger. Dan sekali Yahoo Messenger tak ada kan. Saya baru tengok tahun lepas tak ada kan. Dan kita ada satu grup yang kita orang berbincang mengenai benda ni. Dan daripada situlah asal dia benda ni. Saya seorang. Ni adalah kita kesemuanya. Asal grup tu besar sebenarnya, 16 orang. Tapi yang aktif betul sampai hari ni, kita orang ada, kalau aktif betul, 8-10. 2 orang tu tanda tanya sikit. 8 orang memang aktif. 8 orang. Saya sebagai tukang atur lah, siapa buat apa. Masih in touch. Sekarang ni tak. Sekarang ni cuma bertukar pendapat sekali-sekala. Okey? Okey, jadi salah satu kena sideway setiap masa. Jadi kalau anda tengok kepada the whole structure ni, alamak, kita dah habis masa. Indeks cuma lemah satu masa je, indeks lemah. Lain tak ada. Indeks kukuh, indeks sideway ataupun kukuh, dia tak ada indeks lemah cuma satu. Sebab itu indeks paling trending. Cuma pada waktu yen dynamic. Okey? Anda study benda ni. PDA phone. Kalau pakai PDA phone tu dahsyat dah waktu tu. Okey? Jadi cuma satu masa je indeks lemah, masa yen. Lain tak ada. Okey? Study benda ni, kita akan bincang dari masa, tapi setiap hari saya duk cerita benda ni lah dia. Dinamik songsang, dinamik silangan dan kita cerita mengenai euro dengan AUD tadi ya. GBP, chef, euro GBP tadi ya, Syarif. Ni ingat kita trade 2 benda, bukannya trade satu saja. Okey, terlepas 2 minit. Okey. Siapa tu? Oh, Helmi, lain cerita. Okey. Baca korelasi pasaran. Ingat, bila kita ada something yang tengah buat trend, maksudnya pada waktu itu kita akan nampak kebiasaannya benda yang tengah buat trend mana dia. Dia akan kuat lebih daripada sekali dalam structure dia. Ingat, dalam structure elite wave kita ada 5 wave dalam trend. Maksudnya kalau kita dalam positif US dollar kuat sini, US dollar kuat sini US dollar sideway. Dia kuat 2 kali. Tapi kalau kita dalam korektif, US dollar cuma kuat sekali je. Kalau dia dalam korektif, sekali ni kawan dia yang kuat. Kalau USD JPY, US dollar dah kuat macam kita cerita tadi, yang kali ni JPY yang lemah. Sebab tu USD JPY naik. Tu cerita dia. Okey, itu sahaja. Tak habis juga aku nak habiskan tadi ni. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Saya akan bawa lagi topik ni. Saya harap dia membantu anda memahami structure dan plan trading kita ke depan, jauh ke depan. Untuk hari ni apa kita tengok, sebenarnya apa saya tengok hari ni dah berminggu dah saya dah plan apa saya nak tengok. Boleh Safa? InsyaAllah jumpa lagi. Jangan